Okey, kita jumpa lagi. Okey, jom kita proceed. Okey. So, masih lagi tajuk yang sama, pengenalan kepada pembelajaran dalam talian, dan kita akan cover tajuk yang ketiga lah, iaitu peranan. Okey. Peranan dan tanggungjawab pelajar dan pengajar dalam talian. Okey, yang ni quite interesting. Jom kita tengok jap Ya, okey, tengok jap Okey, jom. Dia dekat bawah sikit. Okey, this one. Okey. Okey. So, kita akan tengok peranan pelajar dan pengajar dalam bila kita buat online learning ni kan. Okay. Jadi first pengajar lah. Cikgu dulu. Okay. First kita kena mengambil kira. Saya besarkan sikit lah. Ni. Besar sangat. Okay. Mengambil kira persekitaran pembelajaran. Okay. Maksud sebelum start kelas kita kena tengok student kita ada yang tak ada internet ke. Kalau yang ajar guna drawing cukup tak dia punya barang ke. Kita kena buat survey lah. Tanya ada masalah tak. Okey, dapat akses tak? Author boleh buka tak? So, kita yang kena check benda tu. Okey. Kadang-kadang ada student yang diam je kan, bila sampai dekat tengah sem baru sibuk dia bersuara. Doktor, saya tak ada dalam grup WhatsApp. Saya tak akses. Yang tu penat lah kita. Okey. Okey. Lepas tu kita kena buat lah perancangan pembelajaran. Ni RPP ni kita kena buat lah macam biasa. Okey, RPP kena susun balik, update ikut kita punya program punya details. Okey. Lepas tu kita kena reka bentuk pembelajaran. Maksudnya kita punya cara deliver yang dulu mungkin kena alter sikit lah. Sebab sekarang semua online kan. Okay. So mungkin lah kita punya dalam tu ada bengkel ke software yang tak boleh guna. So kita kena modify supaya boleh cater sekarang punya keperluan lah. Macam tu. Okay. So yelah cuba pelan-pelan apa yang boleh. Okay, semua orang tengah berusaha sekarang. Semua orang tengah fighting. Jadi tak apalah, cuba kan. Cuba. Okay. Tapi kalau dah susah sekarang, lepas ni adalah manis dia kan. Okay. Dan kita kena maklum kepada pelajar kalau ada info berkaitan sesi pembelajaran kita lah. Kalau kita nak buat kelas bila, kita nak buat macam mana, apa dia kena ada, kita kena maklumkan lah detail. Biasa time minggu pertama lah, time kita buat RPP tu cerita sikit, survey dan sebagainya. Okay. Dan kita bertanggungjawab laksanakan pembelajaran mengajar lah. Okay, kita punya tugas hakiki kena ajar lah chapter by chapter untuk 14 minggu tu apa kena deliver lah. Okay. Lepas tu bila dah mengajar, kalau kita bagi tugasan ke kuis sebagainya, kita kena melaksanakan keterlibatan dengan pelajar. Kita kena sama-sama turun lah. Kalau ada aktiviti, kita cuba masuk grup tu, cerita apa-apa, main peranan. Kalau time mengajar tu, cubalah borak sikit. Hidupkan suasana. Pentaksiran pun kita kenalah turun dengan sistem author dan sebagainya. Kalau ada soalan cakap chatting, kita balas. Soalan kat WhatsApp, kita balas. Kita kena layankan lah orang kata. Okay. Dan kita kena tengok dia pun adakah dia pun akses tidak material. Okay. Kita kena kaji lah. Kena tengok kenapa ada masalah. Dan last sekali kita kena buat pelaporan lah. So bila dah habis semua, dah final, kita kena buat e-filing pula. 5PMP. Okay. Kena hantar, okay, nak kena hantar markah dan sebagainya. Itu pengajar. Okay, itu pengajar. Ni untuk online learning punya konteks lah, okay. Sebenarnya kalau bersyarat dia ada berapa belah P lah. Tapi ni kita cover online learning. So jangan salah faham, kawan-kawan. Okay. Okay. So ni pelajar pula. Okay. Pelajar apa kerja dia? First tanggungjawab dia kena bersedia dan berpengetahuan dalam mengikuti kelas dalam talian. Bersedia ni maksudnya kalau kita ajar software drawing dia kena ada lah. Kalau boleh kena ada laptop, kena ada software. Dan dia tahulah guna LMS yang kita nak guna. Jangan macam baru start kelas baru mencari. So dia pun kena prepare lah. Dia pun tahu subjek apa dia register kan. Jadi dia pun kena prepare lah barang dia. Okay. Lepas tu dia kena maklumkan tentang status kesediaan. Maksud bila pesyaratannya, okey, adakah semua bersedia untuk kita start? Dia kena bagi tahulah respon. Jangan bagi orang tu kotak kanting, siap syarah tu. Dia kat rumah pun penat juga, stres juga kan, okey. Lepas tu kalau ada masalah, student kena maklumkan secepat mungkin. Okay, kena bagi tahulah, doktor, saya ada masalah ni, laptop saya rosak. Kadang-kadang ada yang student saya selepas dia ni positif COVID. Okey, dia kena kuarantin, kau kena pula hari ujian. So dia maklumkan cepatlah. So kita boleh adjust tarikh dan sebagainya. Student kena cepat benda tu. Kalau ada masalah kena bagi tahu. Okey, kalau tak ada laptop ke apa kan, kena bagi tahu. Okey. Dan dia boleh mohon pada pengajar untuk mengadakan sesi pembelajaran dan talian bagi tajuk berkaitan khusus. Contoh kalau dia ada dapat identify tajuk yang susah ataupun pengajar tu buat sesi live tak faham, dia boleh minta pengajar tu ulang balik. Cakap elok-elok lah, doktor nak ulang balik lah yang kira-kira ke, yang rumus ke apa kan.
So kami kurang faham. Bolehlah. Jadi bolehlah pengajar buat sesi perbincangan ke, tak semestinya nak mengajar semula, buat tutorial ke, macam tu, okey. Dia buat video tutorial ke, ikut dia lah. Tapi student boleh request, tanggungjawab pengajar lah untuk penuhi lah bila hal-hal yang berkaitan tajuk bawah subjek. Dan last sekali dia kena mewujudkan keterlibatan dalam pembelajaran. Yang ni kena ambil notis lah. So kalau lecturer tanya, jawab. Kalau lecturer tanya bila nak buat ujian, hari apa, jawab. Bila korang free, so respon, okay? Respon. Kadang time mengajar tu kalau nampak semua orang diam, tanyalah sikit soalan, sedapkan hati orang tu kan. Macam cakap seorang-seorang, kesian dia, okay? Okay, so ni untuk kalau yang untuk blended learning, dia dah pecah siap-siap. Ni menarik sikit lah. Okay, first yang atas ni. Okay, so bila dalam blended learning, untuk bahan pembelajaran, ni maksudnya nota-nota kuliah lah, nota kuliah, video. Kalau staf akademik, kerja dia memantau capaian item. Adakah item dapat diakses oleh pelajar? Dia kena pantau lah. Kalau ada budak tak dapat tengok ke, dia kena ambil tahu dan cuba cari solution. Dan pelajar dia kena capai lah. Dia kena tengok lah benda tu. Okay? Kena tengok lah. Okay? Okay, dan dia pun kena menyampai bahan pelajaran. Dia kena masuk dalam LMS ke, letak YouTube dan sebagainya. Jadi, student pun kena start sesi pembelajaran. So, sama-sama lah. Okay? Seterusnya, okay, bila aktiviti ni macam dalam kelas lah. Dia buat kuis ke, perbincangan ke, buat pembentangan ke. So, apa pensyarah perlu buatlah, dia kena memantau capaian item dan penghantaran. Kalau pelajar hantar, dia kena pantau. Dan pelajar kena akses lah. Akses dan boleh hantar. Cuba bab maklum kalau ada masalah. Dan pensyarah juga akan mengendalikan perbincangan dalam talian. Dan student kenalah join. Kan? Kenalah join. Masing-masing. Okay? Masing-masing punya peranan. Okay. So, last sekali bahagian pentaksiran ni. Pentaksiran ni macam exam lah. Orang kata penilaian. Okay. Pentaksiran, pensyarah sama juga. Dia kena pantau capaian item dan penghantaran jawapan. Macam sekarang guna sistem water. Okay. Student pula kena pastikan dan kena maklumkan tentang capaian. Boleh hantar ke tidak, dapat download ke tidak, dapat buka ke tak author. Simple stuff. Okay. So, memberi maklum balas dia kena tanda maklum balas dan student kena buat capaian kepada maklum balas. Simple as that. Okay. Simple as that. Okay. So, itulah dia dunia pembelajaran e-learning. Masing-masing ada peranan masing-masing. So, cubalah buat. Kalau ada masalah, sila bagi tahu. Okay, so bagi tahu. Okay, pensyarah pun boleh consider. Tak ada masalah. Okey. Jadi jom kita buat refleksi kejap. Okay, untuk chapter ni kita dah cover pembelajaran dalam talian dan berasaskan web secara am. Kita dah cerita simple-simple ni, okey. Dan kita buat prinsip pembelajaran dalam talian, okey. Kita dah cerita pasal yang student tu pelajar kepada pelajar, komunikasi pelajar ke fakulti sebagainya kita dah buat tadi kan. Dan kita dah settle yang active learning sebagainya. Dan kita dah cerita juga pasal peranan dan tanggungjawab pelajar dan pengajar dalam talian. Kita dah cover. Jadi itu sahaja untuk bab 1. Saya ucapkan terima kasih kerana anda bersedia menunggu sampai habis. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.